perintah, kewajipan, syarat amal kewajipan, tanggungjawab, kerja. Kerja kamu untuk dan aqimuddin, untuk menegakkan agama Allah Ta'ala. Itu tugas perintah mereka. Siapa yang memahami yang dia adalah ulama, siapa yang memahami syariat, syariat berhubungan dengan ilmu wasiat, wasiat Allah Ta'ala dan wasiat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang selalu membicarakan tentang wasiat Allah dan wasiat Rasul, mereka adalah penegak agama Allah Ta'ala. Nak negak agama Allah Ta'ala, satu saja kerja dia, aqimu wujuhakum 'inda kulli masjid. Tegakkan kehidupan kamu, turun muka kamu pergi ke masjid, belajar lihat dalam masjid, pelajari tanzim, penurunan yang agung, berita yang agung, perkhabaran yang agung, namun nazim. Jadi manusia ni diikut apa yang dia baca. Sebab dia bangun pagi nak baca, dia nak baca apa? Dia baca utusan Malaysia, dia baca utusan Melayu, baca utusan Cina, baca utusan Kering, Bengali. Nah, jadi mentality duduk di apa yang dibaca, apa yang dia dah ketagih nak baca. Kalau baca soal khabar menjadi tagih utama dalam otak dia, di mana otak itu penuh dengan syaitan kharif. Setiap saluran darah yang ada dalam otak itu diduduki oleh syaitan, segala syaitan. Nah, sebab syaitan dia mesti nak Quran dia. Quran dia itulah wal hadis. Rinjis dan perkataan sia-sia, ilmu yang sia-sia, qaul zur, lahwal hadis, cita-cita mainan. Maka orang tu dipanggil penyembah syaitan. Apa yang dia kata? Sebab tu kita ni kita berkumpul, kita ini adalah lahir daripada generasi yang murtad, generasi yang meninggal agama Allah Ta'ala, generasi yang mereka yang dah keluar daripada agama Allah Ta'ala. Bukan keluar daripada Islam, keluar daripada agama Allah Ta'ala. Islam tak keluar daripada agama Allah Ta'ala. Zaman sahabat itu, mereka itu yadkhuluna fi dinillahi afwajan, dia masuk dalam agama Allah, bukan masuk Islam berpuak-puak dalam agama Allah, dalam siratul Rabb, siratul Azizul Hakim, Azizul Hamid, siratul Mustaqim, agama Allah Ta'ala. Setengah ustaz dia tafsirkan siratul Mustaqim ni agama Islam. Itu tak betul. Bodoh, goblok.
Macam-macam lagi. Kalau orang Indonesia dia kata goblok, lemu, teruknya tu. Memang dia otak dia haiwan. Lembu pun tak baca tu khabar tu kan. Kucing pun tak baca. Dia berak atas itu ni. Anjing memang tak baca tu. Anjing boleh berkencing kat air. Kita ni manusia menjadi penggila lahwal hadis. Wa minal nas man yashtari lahwal hadis liyudilla an sabilillah. Dia membaca Quran, baca apa semacam ini, bila luar daripada peraturan Allah Ta'ala, luar daripada majalis zikr fil masajid, ya, di penghujung sembahyang, dubrikul salat, dia belajar Islam lah kononnya kan. Itu kan belajar Islam, dia belajar Quran Iblis. Suat khabar tu, nyanyian tu kencing Iblis, syaitan punya kencing, ilmu-ilmu yang terhias cantik, hebat cantik, itu semua Nabi syaitan. Orang tu jual beli suat khabar kan, suat khabar ni kena beli kan, hak keling-keling itu tu jual pengedar suat khabar. Tukang baca Allah tu dia punya menteri besar, dia punya presiden, dia banknya presiden. Hebat. Pagi-pagi itu bangun tidur tandang penuh suat khabar. Tanda dia hebat kan. Tanda dia macam rumah kita tu, macam kita punya bilik. Bila kita duduk tidur dengan bini muda tu, tanda dia. Tak, siapa yang ada bini muda tahu kan. Siapa yang dah menikah dan macam Ummu Salmah punya kan. Binti Ummu Salmah dihias tunjuk Nabi kan. Baca surat khabar. Itu adalah sesat. Jual beli cerita mainan, rejisan dan najis syaitan, ini semua adalah semata-mata yudilla an sabilillah, nak menyesatkan orang yang baca tentang jalan Allah. Itu kena qarib. Wa may ya'tu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fa lahu qarin innahum la yasuddahum 'an as-sabil wa yahsabuna annahum muhtadun. Siapa yang tak mau zikrullah, tak mau belajar kitab Allah, tak mau belajar peringatan Allah, tak mau memberi peringatan tazkirah kitab Allah, siapa yang tak oh ni nak tangkap lah Tok Syekh atau Qadi atau Mufti kan. Ingat raja ada kan, semua dia jadi hamba qarib. Nah, melainkan orang yang bangun sedikit daripada waktu malam, membersihkan diri, menuju ke masjid dalam saf sebagai penegak agama Allah Ta'ala. Agama Allah Ta'ala ni dia ada tiga empat dah. 3, 4, 5, 6, 7, 8 dah. Agama Allah Ta'ala. Jadi dia pergi ke mana-mana satu daripada 8 kali kan. Yang kita tahu 6 kali kan, pun iman 6 kali. Ada lagi 3 lagi. Amar ma'ruf, nahi mungkar, dan mengajar sunnah dan sirah. Itu saham dalam Islam. Nu'alliman nas sunnah, mempelajari manusia dengan sunnah sirah.
Amal ma'ruf nahi munkar. 7 saham. 8. Islam ada 5 kan? Rukun Islam 5 kan? 8 jadi 3 tu. Saham fil Islam samania. Saham dalam Islam adalah 8. 8 kerja. Cuma bekerja kan? Syahadat, puasa, bayang, zakat. Itu saham. Siapa yang mengambil satu-satu perkara tadi, dia tanam saham dalam agama Allah. Saham akhirat. Jadi dah pukul 10 dimulai. Kita berlaku nafih ya semua. Benda cukup jalan kan. Ilmu bodoh ni. Sehingga dianggap yang itulah ahli kebaikan. Wahab saya itu membaca lain daripada kitab Allah, mengaji lain daripada kitab Allah, itu adalah mungkar. Sayyidina Umar pergi belah dusun, dijumpa kitab Taurat. Dia dengar orang baca kitab Taurat, dia pernah lembut hati, tak kira lalu pun. Ambil bawa balik kitab Taurat tu, pegang, main tunjuk ke Nabi. Nabi saya, apa jangan kau? Dia kata, ya Rasulullah, inilah kami pergi ke dusun tadi, kita dengar satu orang ulama, Sufyan, Yahudi, dia baca kitab Taurat. Kami pun habislah, lembut hati habislah kami. Sehingga kami berasa kena ambil juga kitab ni untuk menambahkan ilmu kita. So begitu, mana begitulah. Biar begitu, Nabi SAW paling tak tengok muka ni, raut muka ni merah padam tengok. Marahnya Nabi SAW kan. Nabi SAW berkata, kalau Musa tu mari sini, dia kena tinggal dulu. Tahu lah dia kena tinggal, dia kena turun ni. Barulah sahabat tadi ni pakai sesuatu ni. Pasal dia kata, terkesan dengan motivasi ataupun halkah yang itulah motivasi jiwa apa benda itu. Halkah kalbu, menangis semua kan. Benda tu berlaku pada Sayyidina Umar dan sahabat-sahabat. Andai tahu ada bawa usung bagi dengan Nabi. Sudah Nabi semua orang lain duduk baca kitab orang lain. Taurat itu betul. Nabi Musa ya. Jadi itu sebab Nabi dah tahu dah bila orang ni baca apa kitabnya, dia masuk kepada nur atau benar, kegelapan ataupun cahaya kepada hati orang tu. Kesan jadi akan timbul. Itu bacaan ni dia akan ada kesan dia. Macam kita orang dibaca buku Nobel Sek. Tak? Macam mana rasanya? Tak? Dulu masa belasan tahun suka baca Nobel Sek. Tak? Semua Nobel juga tak ada Sek. Baru sedap Nobel kan? Laku kan? Kita baca. Baca tu ya, mana boleh tidur malam? Tak? Itu kelaku dia, itu kesan daripada bacaan. Dia kalau dalam kerja iman, hidayah Allah Ta'ala ni, kalau lari dia membaca kitab Allah, pelajari kitab Allah kan, dengan betul, dengan apa? Lari daripada riyadhah, latihan diri sendiri untuk berwudu, latihan untuk jadi rijal. Ya, fi rijal yuhibbuna an yatahharu.
Di dalam masjid saja yang di sana ada beberapa orang laki-laki yang mereka sangat kasih untuk bersendiri. Tazkiyah. Wallahu ilmul mustahil. Sesungguhnya Allah Ta'ala kasih mereka. Bangun dan berdiri, melangkah ke masjid dalam saf. Tunggu lagi, saf daripada lepas sembahyang, tunggu lagi sembahyang yang lain. Ambil kesempatan untuk menzakkar Allah antara sembahyang dan sembahyang. Tunggu daripada subuh kepada zuhur, zuhur kepada maghrib, asar, asar, maghrib, maghrib, isya. Isya kepada subuh. Itulah maksud Allah Ta'ala, aqimis salata liduluki syams ila ghasaqil lail wa qur'an al-fajr inna qur'an al-fajr kana mashhuda. Mula-mula subjek yang pertama yang kena latih ialah sembahyang subuh berjemaah, bacaan subuh, Quran al-Fajr. Bacaan waktu subuh sangat memberi kesan, mendatangkan nur dalam hati orang itu. Mendengar motivasi dalam ayat surah, dalam ayat itulah motivasi kita. Kalau motivasi lain itu semua itu penipu, itu semua syaitan. Syaitan mana? Syaitan Qarin. Qarin mengajar agama dia. Semua mengaji macam tu kan, dan satu kurun ni. Tak. Hal yang mengaji agama pun sama, hal yang mengaji tak mengaji agama pun sama. Itu dipanggil ilmu pelajaran. Pelajaran macam tu, ilmu yang macam tu. Oh, kita kena tuntut ilmu. Kata pakar motif, doktor. Semua tu doktor. Dan TV 9 kan, TV Hijrah, semua doktor, profesor, doktor. Kita kena menuntut ilmu, ilmu Islam. Sebab korang faham dalam Islam lah yang jadi begini. Dah, jadi itu beza kehidupan. Belajar nak hidup. Mula nak belajar hidup, mula baca Inzar, kerja-kerja yang surah Yasin. Litunzir qauman ma unzir aba'uhum qaum ghafilin. Untuk kamu melakukan Inzar, jalan kerja Inzar. Innama tunzir man ittaba'a dzikra wa khashiya ar-rahman bil qalb. Hasanya orang yang nak turut itu adalah orang yang takut. Orang yang ada khusyuk. Sifat takut tu ada, baru dia ada iktibar. Wasulu bimaghfiratin wa ajrin kabir. Jadi bila kepada orang tu, orang takut mendengar inzar dan dia takut masuk hati dia takut untuk belajar, untuk belajar takut Allah Ta'ala lah. Belajar untuk mengenal Allah Ta'ala kan. Dan orang ini mereka ini ampunan yang besar. Mereka diberi maghfiratin wa ajrin kabir. Diberi ampunan yang besar dan pahala dan kedudukan dan sifat dan ilmu semua tu. Ajrin karim, bayaran-bayaran, upah yang sangat karim. Upah kita untuk mengenal Quranul Karim. Allah Ta'ala bagi faham ilmu Quran, ilmu Yasin. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharu. Kamilah yang menghidupkan mauta, mana orang yang mati, mana hati yang telah mati. Mati dengan dunia, dengan syahwat, dengan hawa. Mati dengan hati berkumpul lagi perempuan cantik-cantiknya. Hati tu mati, doa sana, ra sini. Tak. Jangan kita jadi tu guru besar dah semua bengkok kan.
Jadi kita berbuat-buat tu, dekat tengok weh. Itu tu mohon lah. Nabi pun kalau masuk dekat perempuan, dia pun rak tau. Kan? Ini sekarang jadi mursyid am tu kan. Itu semua tipu kan. Nak jadi syekh ke? Berapa banyak syekh-syekh tu digalas. Anak murid dah hafizah. Tuhu Quran yang tua-tua. Umur dah 70 dah. Dia naik lagi. Dia tengok anak murid dia pergi belajar Quran umur 14 tahun. Dia macam rimau tengok kambing tu. Rimau pun memberi senyum semua dia. Kambing tu pula orang banyak tu tengok dia senyum balik lah. Itu majlis senyum kambing dan senyum rimau. Tu perangai tu kita tua-tua ni takkan keluar perangai. Yang kita action kata kita, hoi saya ni ustaz, syekh. Itu penipu je. Semua apa yang dia cakap tu mutipu. Khada' wal makan. Tipu orang lain. Sesat orang lain. Macam orang dalam parti tu. Sesat ada yang masuk parti. Patutnya syekh jadi dia ajak orang pergi baca Quran, ajak orang pergi masjid. Dia penuh masjid. Macam lah kita dah belajar tu buat aku. Kita pun baru belajar kan. Lepas kita ni bertahun-tahun kita baca kitab Allah, kita baru sedar bahawasanya kita ni dah lari jauh daripada sunnah dan surah Nabi. Pendidikan dan pembelajaran zaman Nabi itu kita dah jauh masuk kita dah. Ini kepada orang yang pandai-pandai semua tu. Ini satu puak ni, satu negeri dia puak ni. Profesor dan doktor dia semua ni. Dia belajar agama ni. Semua ada jadi mazhab syaitan tadi. Mazhab kufur dan nifaq. Oh, kitab Quran dan hadis ya. Ada Quran hadis dituntut. Hadis sahih ya. Itulah cakapan puak yang bermazhab. Mazhab kufur dan nifaq. Kufur dan nifaq. Sebab perempuan ni dia ambil agama. Dia ambil ayat Quran. Dia baca ayat. Kemudian dia cakap pula hadis Nabi pula. Hadis Nabi pula hak sahih ya. Puak ni puak yang jahat. Dia bukan manusia yang jahat. Ulai itu bukan manusia. Jahat macam apa? Dia ambil agama ni, lepas tu dia munafik. Dia buat nafaqa yunafik, dia munafik. Dia belajar munafik, jadi munafik. Belajar baca banyak-banyak, amal darah. Munafik Belajar hadis banyak-banyak. Hadis belajar. Khatam dah. 10 tahun belum kering. 10 kali khatam. Sunnah sitah. Oh, itu ada. Bila banyak baca, banyak hadis, banyak jahil, banyak Allah. Itu yang benar, yang menjadi berkurun-kurun dan macam itu. Habis semua. Di masjid ada Masjid Badrul Muqaddis tahun 65. Tu pergi pasal nak tahun 65 tu. Dia ada tu imam dengan tu Bilal. Yang lain-lain semua orang pergi jalan Badrul Muqaddis. Pemuda-pemuda kaum orang Palestin tu penuh. Kaum muda-muda dia pakar dengan anak darah Yahudi. Tak. Lepas tu berlaku lah masjid tu kena bakar kan. Sebab pemuda-pemuda Palestin zaman tu tahun 65 tu dah berkawan dengan anak darah Yahudi. Macam ada berkali. Macam tunang dah.
Perangai yang Palestin di zaman Tuli tahun 65 lah, tahun berapa lah? 2005. Berapa tahun dah? 40 tahun dulu. Sebab mereka ni dah tinggal rumah Allah Ta'ala, tak ada ta'zim rumah Allah Ta'ala. Dia tinggal je dulu. Aqimu wujuhakum 'inda masjid, khudhu zinatakum 'inda masjid. Tinggal dalam surah. Tak tahu lah, tak tahu. Wahai, melangkah ke masjid itu adalah langkah jihad, jihad nafs. Langkah untuk bangun, berwudu, janabah. Kita mandi janabah ghaflah. Hari-hari itu kita niat mandi junub. Mana junub daripada lalai. Lalai, dalam lalai ghaflah ni ada syirik, kufur dan nifaq. Itu dipanggil lalai. Kehidupan lalai kan. Semua lalai kan. Bukti berlalai, qadhi besar berlalai, yang dibutuhkan umat Islam berlebih lalai. Lagi teruk ya. Ustaz berlalai, profesor berlalai. Cuba tengok rumah profesor tu. Profesor yang cakap besar, cakap hebat tu. Kita tengok rumah yang mana. Dalam rumah yang mana. Kalau rumah saya pakai 49 banyak TV, 49 inci kan. Dulu 29 lah, naik 49 tu. Tapi tengok rumah mufti dan syekh-syekh tu tahu apa dia? Dia ada home theater. Ya, pergi tengok lah. Iblis, syaitan, dajjal punya alat-alat tadi untuk menyesatkan. Wa minan nasi man yashtari lahwal hadits wa bid'ah. Itu kerja orang Yahudi. Dia buat cerita mainan, dia buat suat khabar besar kan. CNN, Al Jazeera, Al Hijrah, semua itu semua Yahudi. Yahudi nak jualkan cerita mainan kan, supaya manusia paling membaca kitab Allah. Membaca kitab Allah pula paling terus. وإذا تتلى عليهم آياتنا ولا مستكبرا كان لم يسمعها فبشرهم بعذاب أليم. Yahudi dia bijak. Dia buat program dia kehidupan dia untuk lalai. Kita lalai. Kalau ambil Quran pun dia buat sistem lalai ni, main-main. Kita gambar TV Hijrah tu yang beradhan tu, yang lebih adhan tu dia di bukit mana tau? Di bukit tu. Tapi dia lupa tu kita tahu dia punya tipu kan. Dia duduk di adhan di bukit mana tau? Kamera ambil berapa orang nampak tu adhan kan. Lepas tu dia buat sepatu adhan Hijrah tu. Mana adhan tu, mana adhan syaitan. Daripada azan, daripada qamat, daripada sah semayang, semua syaitan. Habis dah. Dah bertahun-tahun ya. Fakhalaba min ba'din khalfun adha'u salat wa taba'a syahwat. Fasawfa yakfuruna. Generasi tua itu yang meringankan adha'u salat, dia mensia-siakan salat semayang. Salat tu masuk je. Salat tu ala Nabi. Mesti kita selawat. Salat Allah Ta'ala benda main-main. Bila Tuk Chair dia tu dah ringan ke semayang dia. Tinggal yang salat jemaah. Salat dalam semayang dah tinggal ya. Tinggal salat. 5 waktu dalam salat semayang tinggal ya. Ingat anak cucu dia nak jadi salihin. Anak dia akan istimewa syahwat. Mari cucu dia pula pasal yarqauna ghayra. Jatuh dalam kebinasan. Dalam murtad, kufur, syirik, sesat.
Itu kita tengok kan. Semua begitu kan. Seluruh dunia begitu kan. Di Palestin itu tempat-tempat Islam gunanya. Tangan Yahudi penuh dalam rumah. Ya, jadi itu. Jadi akibat lah. Ini kita tengok daripada kita teropong daripada jauh. Kita ambil akibat, ambil pelajaran kan daripada kehidupan satu umat. Siapa yang dikenal? Hal ini kena hantam hal. Itu kena bom, itu kena hina suruh. Itu kalau kita mengaji wasiat Nabi SAW. Khamsun bil khamsin. 5 perkara orang Islam ni bila tinggal datang 5 perkara. Wa idza naqadu ahdallah wa ahd rasuli sallallahu alaihi ma'duhum wa akhadha ma kana fi aydihim. Orang Islam dia tinggal 5, dia buat 5. Dia tinggal 5 perkara ni, kena 5 perkara. Pasti. Yang pertamanya, wa idza naqadu ahdallah wa ahd rasuli sallallahu alaihi ma'duhum wa akhadha ma kana fi aydihim. Mereka ni mensisir janji Allah Ta'ala kan. Janji Allah Ta'ala untuk besar Allah agung Allah Ta'ala kan. Untuk turun Nabi kan. Panggil akhlak Nabi. Itu janji kita dengan Allah dan Rasul. Jadi alam ghaib, alam ruhul ni. Mari sini kata, sunnah Nabi, sunnah sahih, sunnah yang sahih yang kami turut. Kalau hadaih ni benar kami tak turut. Nah. Jadi tinggal sunnah dan sirah Nabi. Bukan sirah dan sunnah Nabi. Masjid Nabi hidup tiap malam itu. Itulah sunnah sirah Nabi. Musyarat itu dalam musyarat pelajari tentang akhlak. Nabi ajar sahabat kan akhlak. Wa bima rahmatin min Allah linta lahum walau kunta faddan ghalidhan lan faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wa shawirhum fil amri wa idza 'azamta fatawakkal 'ala Allah. Itu dia diberi majlis itu, diberi majlis rahmatun 'azimah. Rahmat yang agung, rahmat yang besar. Dan manusia ini perlu berrahmat ini untuk nak hidup selamat, bahagia, ketinggian, mulia, diberi jatuh dalam tidak. وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا وعذبناها عذابا نكرا. Nak beritahu satu perempuan yang pandai-pandai itu motivasi orang. Baca ayat tu balik. Surah Zumar. Itu amalan keras Allah Ta'ala tu. وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله. Solat itu. Mana-mana negeri yang tak ada kerja Rabb dan kerja Rasul. Kerja baca kitab Allah itu tak ada. Hadza kitabun anzalnahu mubarakun liyadabbaru ayatihi. Kitab ini diturunkan penuh dengan keberkatan. Liyadabbaru ayatihi. Supaya mereka belajar dengan kitab itu. La'alakum turhamun, supaya kamu diberi rahmat. Tak ada yang sunnah dan sirah Nabi dibuat main-main, dibuat show. Ya, dipermainkan hadis Nabi bertemasyar dengan Siti Aisyah kan. Yang itu ya, bukan hari-hari. Mula-mula kan. Dia nak jalan lah, bini muda lah. Buat munafik. Semua dia ada hak tu. Sama buat orang tu boleh buat muzik, menyanyi, berlagu semua sekali. Kan? Bahkan boleh menyanyi dah, boleh pergi teman-teman depan ni. Lepas tu dia waktu sembahyang, lepas tu menyanyi pula.
Ibu nasyid, oh, itu nyanyi bukan nasyid. Nasyid ini adalah ungkapan syair. Memuji Allah Ta'ala, memuji Rabb, memuji Nabi dalam majlis ilmu. Itu dia panggil nasyid. Kalau nasyid dia ambil katan dulu pada dia ambil muzik, dia pun main muzik, itu dia panggil lagu. Ghana. Al-ghana yang mutannifat. Lagu-lagu yang menumbuhkan benih munafik, macam mana air menumbuhkan benih dia. Itu yang menyanyi-menyanyi bernasib-nasib dalam show tu. Dia pantun tu. Pantun ni semua lahul hadis. Jadi dah mereka ada buat masjid. Jadi begitu dia bangun lah. Islam lah. Islam. Satu orang dulu dia tu boleh. Kemudian dia pun insaf. Tak tahu apa macam. Satu dia berdua. Tak pakai lebay ambil baik putar kan. Dia pun nangis. Dia dah dapat hidayah. Dulu dia tu main boy kan. Tiba-tiba apa benar tu. Dia pun insaf dah menangis. Lihat dia macam mana tu. Oh, dia berkeluarlah dalam tulisan itu. Macam mana yang tonton berubah perubahan yang menjadi salihin dah. Dia sendiri dia ubah tu. Dia suruh sendiri dia. Dia jual dia kena buat pakai jubah. Dia suruh dia. Dia cakap menangis di Allah. Itu show ya. Buat tu kita berubah shock. Dia dapat hidayah. Maka bercerita lah puas macam mana puas berita misalnya lah bagi kita Tuhan boleh berubah jadi dapat hidayah. Dia dapat hidayah kan? Dia dapat hidayah kan? Ini hidayah yang boleh sebagi itu kan? Macam mimpi kan? Orang boleh bicara siapa besar tu kan? Tak tahu apa dia hidayah. Hidayah itu kena berjahadah tau. Wallazina jahadu fina jahidum bihi jihadin kabira. Nabi sendiri bersuruh jihad beberapa ayat. Tak ada jihad, tak ada hijrah, tak ada jihad, tak ada hidayah. Sangka saya kata hidayah. Yahsabun annahum muhtadun. Mereka meyakini janji sendiri dia itu hidayah. Itu kena qarin. Qarin yang berperasaan. Qarin tu dia tiup kita hingga kita dia malah itu qarin tau. Kita malah jadi dia itu qarin saja. Kita baca Quran malah itu dia titik-titik tu dia beri ran. Kalla ban ran ala qulubihim ma yaksun. Satu perkataan, satu perbuatan dia cakap tadi, maka titik dan titik itu. Dan ran itu bila dia banyak dia jadi tabiat, pelaku. Lepas tu bila banyak dia jadi akfal, kapur di mana tutupan demi tutupan. Otak dia kena tutup, berlapis-lapis. Jari dia merasa tutup lapis dengan jahil kan. Satu benda kita menyanyi lah. Lagu Tiga Kupang kan. Ada Allah baru pakai rumah. Kalau kita dulu kan lagu Tiga Kupang kan. Lepas malam mana lagu, Pak Pandian mana lagu. Sebab perkataan ni dia akan memberi kesan besar kepada tak ada perkataan kubur, perkataan yang Ridwan Allah Ta'ala besar. Ya, implikasi dia itu besar. Syaitan ni boleh takut perkataan kita. Kita kata a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Takut dia, lepuh dia. Kita tu baca la ilaha illallah astagfirullah dzambi wa lakum. Dia punya segala karat-karat yang syaitan qarin dia suruh kita buat, kita melakukan benda-benda lintasan. Benda yang kufur syirik tu ataupun maksiat. Dia bagi lintasan kita tu. Tu.
Macam kita tiada tu. Bagus ni, hui. Mula berjalan tau. Itu syaitan nak kejar. Demi isu, ni begini. Dia kena tackle ni. Ni bagus. Ini boleh buat nombor 2. Kalau Tok Guru tua kan, ini bagus ni nombor 3. Dia dah 2 lah. Nak cari nombor 3 pula kan. Itu Tok Guru tua tu. Dia macam tu kan. Kalau dia dalam campur ni mana dia tak ada apa, mati. Sebab dia hidup lagi tu, mesti umur 70-80 pun tak nikah lagi tu. Tapi dia tak boleh extend dia buat warak. Orang macam warak kecil dan kecil. Dia tengok main kecil ni. Dia dengan warak kecil. Di dalamnya jalan. Hadung jalan juga syaitan. Waktu kita kena ada banyak menajatkan mana-mana isim bukan. Ya Rabbi, Ya Sayyidi, Ya Maulaya, Ya Rabbi. Kita nampak benda pelepek, benda syahwat, benda nafsu. Kita baca Ma'adallah membaca. Inna Rabbi ahsana maswaya, innahu la yuflihul kafir. Orang yang buat kafir, zalim ini takkan dapat menang, takkan mereka akan jatuh dalam payah. Hari-hari buat macam ni. Duk merasa bahawa ni nafsu punya kerja cari 1000 kali pokoknya. Kita ni saya akan buat 1000 kali lintasan. Itu kalau kita ni nafsu kita ni lebih jahat daripada 1000 syaitan. Satu hari kita bangun pagi jangan tidur balik tu tak tahu pada 1000 lintasan kufur syirik. Nafsu kita. Sebab dia jihad nafsu dan jihad besar. Dan jihad nafsi kalau orang yang tak masuk jihad memang dia takkan jadi Islam, dia takkan jadi orang beriman, takkan jadi hati tinggi, tak ada lah. Islam tak masuk pun. Dia nak masuk Islam tu dia kena begai buat tu kumpulan-kumpulan penyembah syaitan, penyembah tauhid. Terus buat syaitan dia kau dia kata ini cuma syaitan. Kamu tu guru, tu syekh, tak ustaz, maulana, bukan kamu tu. Jadi kalau dia baca Quran tu dia kata, ini syaitan. Dia tak mengaji tauhid, apa dia? Tauhid daripada tauhid. Inna insana la yatgha. Manusia yang akan jadi tauhid bila dia dah kaya kan? Buat parti. Jadi parti itu parti tauhid. Ya. Kita haji tu tutup UMNO kan. UMNO parti tauhid kan. Dia kata parti dia betul. Parti dia seperti nifaq, munafik kan. Dia lupa diri sendiri. Berpasti lah. Semua orang ada faham turut amanat haji-haji itu. Jadi semua kata parti UMNO seperti itu. Parti dia bagi apa? Parti dia seperti nifaq dan kufur. Dia tak sedar kan? Itu mainan pokok ni kan bohong kita. Jenis-jenis lebay tu ustaz itu bohong dia. Profesor doktor itu bohong dia. Semua dia ajar kita kepada kufur, kepada nifaq. Dia ajar kita pakai menyanyi ya kan? Kumpul semua. UIA semua penyanyi-penyanyi, pendendang, penasib. Semua macam kulat. Pakai kiah, bos janggut sikit yang ada janggut. Pakai kurta, pakai jubah bos selendang. Dah, bawa gembul. Dah. Bunyian semua dilarang. Mana bunyian boleh dilarang? Kompang dia boleh dilarang. Kita tak mengaji kan? Kita ustaz tu lupa mengaji dalam. Dia tak mengaji. Kalau tak mengaji dia tak mengaji tafsir Durrul Mansur yang menerangkan ayat-ayat yang
nak surah Hud, Qum Nabi Hud. Amalan Qum Nabi Hud, Qum Hud, apa amalan? Kita tahu situ music tu. Ma'azif, darb bil-khufuf, pukul gendang. Ma'azif tu main gitar gambul. Itu semua amalan Qum Hud. Kita ngaji tak ada ngaji. Tugu ustaz lagi tak ada ngaji. Profesor lagi tak ngaji. Don Mansur. Kata Don Mansur, Imam Suyuti wajib kepada orang yang alim. Dan jadi orang alim dia kena mengaji Don Mansur. Kalau tak ngaji tak Don Mansur cuma dia kan jahil sampai tua. Macam lah. Kalau orang yang baca kitab Allah, dia tinggal di pelajari surah Bayyinah, maka dia jahil sampai mati. Ustaz-ustaz dan profesor yang tak mengaji balik surah Bayyinah, duduk dengan amal, dengan kecil dan betul-betul, boleh akan diberi radhiyallahu anhu. Kalau dia tak mengaji surah Bayyinah tu, maka puas tu dia akan jadi syair bariyah. Ahli kitab, ahli yang pandai-pandai ni, profesor dan doktor ni, dia tak mengaji surah Bayyinah, dia tak mengaji surah Ala, dia tak mengaji surah Yasin, maka dia akan tetap dalam ulaika fi dhalalin mubin. Kalau tak mengaji surah Mulk, dia jadi dhalalin kabir. Orang yang mengaji surah Yasin, ilmu kitab dalam surah Yasin, kerja Yasin kan? Ada 84 kerja amal. Jika mengaji yang itu, maka dia akan tetap dalam sesat. Itu petunjuk Allah Taala. Kalau kita mengaji surah Mulk, dia akan kekal dalam dhalalin kabir. Orang yang mengaji surah Mulk dan beramal, alladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Dalam surah Yasin ajrun azim. Fabashirhum bil maghfirati wa ajrin karim. Ajrin karim. Dalam surah Mulk, orang yang takut beriman dengan belajar iman dengan ghaib, orang itu akan dapat lahum maghfiratun, keampunan, diberi keampunan besar, wa ajrun kabir, dan ganjaran yang besar. Ganjaran yang besar itulah dia bagi hayatun thayyibah, dunya hasanah, aisyatun radiyah. Ini cakap kepada ulama kan, sebenarnya. Tapi kalau siapa yang boleh faham tu, dia jadi ulama tu, masuklah ulama dah. So siapa yang dia faham saya bercakap ni, dia baca kitab tu, kemana orang tu Allah Ta'ala buka hati dia. Itu boleh faham ilmu kitab ni, anugerah. Yutul hikmat man yasha, wa man yutul hikmat diberi hikmat oleh Allah Ta'ala. Memahami ilmu kitab tu lah, itu dia diberi hikmah. Siapa yang diberi hikmah tu, sesungguhnya diberi kebaikan yang banyak. Belajar, kita belajar hikmah. Pagi-pagi kita jaga salat subuh dengan wirid, dengan bacaan fajar tadi, cukup 40 pagi bukan, maka Allah Ta'ala akan zahirkan hikmah itu kepada kita juga. Zahir kepada dalam boleh bercakap dengan lahir. 40 pagi ya, berapa mana? Nah, kalau sampai duduk sampai 20 tahun, 30 tahun dia tak pernah selesai semua, itu dah salah. Dia jadi muqarrabin lah. Bukan nak jadi muslimin, jadi muqarrabin. Macam kita, dalam majlis kita, semua orang yang buat macam majlis saya buat dulu. Dah sampai 4-3 tahun, dah sampai muqarrabin, semua muqarrabin. Semua ada kawan para malaikat. Saya kawan para malaikat, hari-hari para malaikat. Tak, tapi tak tahu dah. Macam mana alamat orang bukan malaikat? Kita ada buat satu benda tu dia susah. Malaikat, hei, benda masuk makan. Kita nak makan kan?
Nabi SAW contohnya lah, kita kadang dah suka makan tanah. Kita macam imam itu, kita makan tanah kan. Cepat sampai tu. Dan dari ini aku, bila ni perlu ya tu nak masak tu ampan dan Rasulullah. Kalau dibaca hadis juga, mereka peringat hadis balik. Nabi tak pernah makan duduk senyum. Makan duduk senyum, makan kulit. Aduh, dia peringat dia. Itulah nak kita. Kenapa tu sebenar? Dia peringat. Malaikat tadi, dia peringat. Ya, kalau ada ayat, dia baca ayat balik. Kita dengar. Kalau kita hadis Nabi, dia baca balik hadis Nabi. Itu kita berkontrol malaikat. Setiap detik kita bersikap. Itulah orang yang mahir dengan Quran. Jadi dia boleh berkawan dengan manusia. Mahir tahu baca atau amal semua itu. Mana kita akan pelajari setiap kelakuan kita dengan ayat Allah Ta'ala tu, kita adalah orang yang mahir. Ya. Apa ketika, apa keadaan kita tahu ayat Allah Ta'ala. Itulah orang yang mahir dengan Quran. Orang yang mahir Quran ni, dia berkawan para malaikat, keinginan para malaikat. Kita tak nampak lah. Tak. Macam sahabat Nabi kan, semua pun para malaikat. Jibril dia beri rupa Dahajul Kalb, satu pemuda yang cantik, comel. Baru nampak kan? Raja tak nampak. Kalau ahli muktasamah nampak lah. Bersama dia, oh, dia belakang ada apa? Dia tahu dia. Belakang boleh dia tahu dia. Orang muktasamah ni, kalau dibuka tu, dibuka lain terus sampai ke langit, sampai arah. Boleh nampak kan? Kau baca Quran dengan ma'rifah dan muka. Jadi inilah kita yang kita ada di muka sekarang ini. Kita ada muka sekarang, surah bainah, kita nak mengenai orang yang baik, khair bariyah dan syar. Dan kita tahu pandai orang syar bariyah. Mulai kalau syar bariyah kan, mereka ini manusia yang jahat, yang paling jahat. Siapa dia? Innal ladzina kafaru, orang yang berbuat kufur, bukan orang kafir. Ustaz lemah-lemah ni kata kalau baca ayat dia kan orang kafir, bukan kita. Tak. Allah datang ni ladzina kafaru, mana orang yang telah buat kufur. Dia datang dengan verb, bukan noun. Maka bukan itu. Dia sebut orang kafir. Kalau orang kafir, kuya yual kafir lah. Itu sebut kafir itu. Kafir, tapi orang yang buat kufur. Alladzina kafaru wa saddu an sabilillah dhalla a'maluhum. Alladzina kafaru wa yatamatta'un wa yakulun kama ta'kul al-an'am fan-nar mathwal lahum. Kita nak makan tu. Kita bila selalu baca ayat bila nak makan, kita ingat ayat tu. Kalau kita lupa mana si malaikat mati, puh gitu ya. Nah, macam Iblis pun dia begitu je begitu. Nah, dia tarik dia punya muntung kan, jauh macam tu. Dia put perasaan sombong ya. Hari-hari dia tutup gitu. Kalau sampai bertahun apa ada. Jadi orang tu mutakabir ni. Bila tutla alim ayatuna wala mustakbirun kan lam yasma'. Orang yang main dengan lahul hadis ini, bila kita baca ayat Allah Ta'ala kata dia, wala mustakbirun, dia paling menyombong dia. Aku doktor, aku profesor. Nak dakwah aku. Tak. Kata aku sama dia, aku doktor, profesor. Dia hentak kita gitu. Lepas itu, bulan yang turun tu, dia nak tangkap. Itulah. Dia kita punya gerak ni. Itulah awal yang gila dan lakul hadis. Ya, dia dengan show. Dan lakul hadis ni, ilmu-ilmu yang kalau tu dia semua menyesat semua juga sama. Kalau ilmu-ilmu tadi ni tak menunjuk orang tu kepada beramal dengan sunnah tadi. Ni buat cakap baca pergi banyak ya.
Nabi semua dapat gerangan mufti ke apa, profesor, doktor. Itu ilmu itu semua ilmu jahat. Ulai kaum syarrul bariyah. Innal ladzina kafaru min ahli al-kitab wal musyrikin. Orang yang berkufur dengan orang musyrik itu boleh makan sekarang. Ini ahli kitab tu. Sehingga datang bainah bila dibacakan ayat Allah Ta'ala tadi, maka cahaya satu turut satu kafir. Fariqun hada wa fariqun haqqa alaihi al-salam. أفرأيتم الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى. Itu panggil orang munafik. أفرأيتم الذي تولى. Tidakkah kamu melihat? Macam Nabi katakan, Allah Ta'ala katakan Nabi, Ara'aitan ladhi ilmu arqah. Selalu Allah Ta'ala katakan, Ara'aitan ladhi أخرجهم الذي تولى وأعطى قليلا وأكثر. Tidak kamu melihat orang ramai orang berpaling. Dia bagi juga. Orang bagi derma dia bagi juga kan. Otak kalian bagi sikit. Sikit lah. Lepas tu dia tipu. Akidah mana tipu. Dia beri sedikit, dia bagi orang tu. Tunjuk dia punya sifat Islam dari ini semua sikit. Tapi dia menjenguk nak penipu. Wa'afah qalilan, dia bagi sedikit. Dia bagi, bagi. Panggil semua TV, CNN dan semua nak tengok ni, nak bagi derma kan. Derma Malaysia buat kapal satu, bawa nak pergi umpat, nak pergi bagi Palestin tu. Malaysia kan. Nak bagi tu orang yang berpaling dia baca. Dia baca ayat tadi dia paling dengan semua. Wala mustaqbilun kan lam yasma'ha. Kita mendengar gua tak dengar. Tengok orang yang macam tu. Kalau tuan-tuan masuk macam ulama, profesor semua orang macam tu. Macam malam nak baca ayat dia mula kotor. Takut ayat tu boh daripada tu. Majlis cerita lain tu, kalau saya masuk majlis tu, ustaz-ustaz tu semua ketal lutut. Suruh dulu. Sebab tu dia buat macam-macam boleh, tak bagi free dulu. Itulah. Bila kita baca, kita ada baca ayat kan. Oh, dia kalau mari kita dia baca ayat kita habis kita. Semua pakai soal haram dan ustaz dah tak boleh bayar. Tolong 87. Sudah sembuh. Majlis berkumpul minggu bulan-bulan. Jadi itu. Lah kalau tengok majlis tu, semua syaitan kuning. Tak ada malaikat pun. Dia mohon, ini majlis yang dikumpul para malaikat. Contoh. Semua hantu syaitan semua majlis tu. Dia orang tu ada satu kori. Dia orang tu ada 9 syaitan. Kalau majlis kita lain kumpul 10,000, mana syaitan situ ada berapa? 90,000. Jadi 100,000. Majlis kita tak banyak dulu. Majlis kita ni, dia dengar suara ni dia dekat tu. Ya. Jadi itu. Lagi, lepas tu dia lagi. Kumpul lagi. Dia duduk. Dia tidur kita ada koring kita dia selalu tidur sama tak hidup kita lepok tidur dia boleh keluar film dia macam-macam mimpi itu juga koring ya bagi kita makan dan bagi kita cakap dengan sedap sehingga menjadi dia masuk titik malas perangai tabiat itu dah yang dicap oleh koring sehingga kita kelaku Bila kamu dan sholat, kamu kusala, yuraunan nas. Dia dengan bangun saya nak sembahyang kan. Bila kamu ila sholat, kamu kusala. Rabbul Abdini pergi sembahyang tu.
Mereka bangun sembahyang dengan lihat kusala malah kasal. Baik lihat malah itulah kali ini. Lepas tu yuraun nas. Sembahyang riak. Fawailun lil musallin alladhina hum an salatihim sahun walladhina hum yura'un wa yamnun ma'un. Nah, orang yang berriak untuk show membuat tu mereka lah alladhina hum yura'un wa yamnun ma'un buat television, buat lahwal hadis, buat profesor dan doktor di buat ni buat yang paling cendaka. Nah, kita tak tahu sebab kita tak tahu siasat belajar. Kita dengan siasat pembelajar. Dengan dia doktor profesor, kita belajar. Dan belum dah kerja kami. Belah barat dan aku. Yang mengajar orang doktor semua sini. Orang Yahudi. Profesor Dr. Hasan Nasr. Dan itu orang Syiah. Dia mengajar Noah Ibrahim yang dia di Masjid Temple. Dia mengajar profesor sini tu. Semua dia kena balik lagi. Ambil sisi di mana Hasan Nasr. Syed Hasan Nasr. Dia berbos Syed juga. Orang yang mengaji PhD ni, dia kena mengaji buku dia. Yahudi. Kalau tak mengaji buku dia, tak ambil apa dia mengaji semua, takkan lulus. Doktor. Itu dia. Dan jadi satu puan lah, satu tarikat lah. Tarikat semua doktor, perbezaan. Tarikat Maryamiyah. Sebab tu Syekh itu orang Yahudi. Dia masuk Islam, lepas tu dia belajar tarikat Syazili. Di Syazili itu dia murtad lagi, dia buat tarikat baru juga. Nah, sehingga dia ni boleh sampai dia punya zikir benda ni boleh jumpa Siti Maryam. Ini bagi kita tarikat tu Maryamiyah. Dia Yahudi ni. Dia orang Syiah. Itu orang ni itu yang geram nak buka dia sembelang sendang orang ni doktor profesor ni semua. Bukan macam syarul bari. Bila kita mengaji surah Bainah, nampak kali. Nah. Inna al-jina amanu wa 'amilu shalihat ulaikum fal bariyah adalah Sayyidina Ali dan keturunan. Sayyidina Ali Hasan Husain Hasani Husaini sudah khair. Bila kita ni kita dapat khair bariyah ni sampai turun sampai kepada Sayyidina Muhammad Mukhtar Tijani Al-Hasani radhiyallahu anhu. Kita sampai itu. Kita beri. Jangan action kita saya. Bukan ada kita ada kita saya. Jadi katanya. Kita terang-terang beri. Dah. Kita makan tu dulu. Saya tengok saya umumnya janji khan. Betul tiba-tiba main pun nak mengaku Hasani macam mana? Bukan betul. Loh itu bahaya itu bahaya. Itu bagi zindik. Zindik ni orang biasa. Dia lebih benar nifak lagi. Orang yang penuh dah. Nifak lagi bila full dah dia panggil zindik. Siapa yang mengaji zahir ayat ini? Mana? Orang yang mengaji tak dia masuk tarikat dia tak masuk jihad dalam masjid, dia belajar agama, dia yang nifak, dia zindik. Siapa ada zindik? Orang yang meninggalkan tidur, orang yang meninggalkan riba dalam masjid, orang yang meninggalkan musabarah, tawasul bil haq, tawasul bil sabr, tawasul bil marhamah, maka orang itu zindik. Orang zindik nama orang tu lah ulaika humul kafirun haqqan. Mereka adalah hakikat kafir, kufur. Ya, kuat ni yang kita percaya ni supaya kita dapat hari-hari itu.
Sebab semua benda-benda sebab tu, semua masuk otak kita habis lah. Semua masuk ke orang tu. Macam saya cek diri saya. Oh, ini memang dia punya. Bawa kita mana astagfirullah kan. Baca tu sebut najat semua. Semua dia masuk dia lorong, dia tahu bawa otak. Bukan orang ni saya kan. Dia baca kita perlu mula kita ingat tengok dia tu. Oh. Tengok ke dekat ni. Dia ada. Kita mana? Itu baru tahu lagi kita sunat. Baru tahu kita ni hari-hari dia buat 1000 kejahatan. Hari orang tak tahu kita. Tubuh ustaz ni dia belum orang tak tahu. Bila dia sendiri itu belajar jihad, nafs atas diri sendiri baru tahu. Dia baca ilmu kitab baru tahu tentang dia semua. Kalau tidak dia rasa dia salihin. Dia lah wali Allah. Dia lah kutub kau. Jadi kita belajar lah. Itu yang wasiat Nabi SAW. Ta'allama kitab Allah wa ta'ala. Man ta'allama kitab Allah dan belajar kitab Allah. Bukan belajar Quran tu, belajar tafsir belajar tu. Tak betul lah tu. Dia kena ada halqah dalam masjid berzakarat kitab Allah. Hadha kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu. Tu hak tu kena bagi ngaji. Duk berzakarah gamelan, duk berzakarah tentang iman dan nyamat sehingga orang semua jadi berkasih, jadi mutahabin. Nah, tujuan daripada bayan, tujuan daripada wasiat Allah Ta'ala, ittaqallaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali kamu mati sehingga kamu jadi Islam muslim dulu. Menjadi muslim dia kena wajahidu billahi haqqa jihadih. Dan perintah untuk jihad haqqa jihadih, perintah untuk takwa haqqa takwa. Itulah kerja-kerja orang dalam masjid. Kerja iqamah solat kerja dalam masjid. Kerja-kerja rijal. Rijalul la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Wa iqamah solat. Mereka adalah orang yang boleh menegakkan sembahyang. Jadi penegak sembahyang kan? Bukan pensembahyang. Sembahyang masuk neraka. Orang yang iqamah, yang menegakkan sembahyang dan sifat-sifat kita punya taat kita kepada Allah. Kelaku, panggil dalam kelaku dan akhlak kita. Jadi akhlak yang faham. Itu kerja yang besar kan? Akhlak dia dan barang timbangan. Wa ma man taqla mawazinuhu. Akhlak kasih benci lu. Al-hubbu billah wa al-bughdu billah. Sebab tu orang yang menjadi jalur gemilang bendera Nabi adalah mutahabbib dan himlatul Quran. Orang yang penanggung kitab Allah, orang yang baca kitab Allah, orang yang belajar kitab Allah. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Sebaik kamu adalah orang bila-bila pun hadir. Yang paling baik sekali adalah mereka yang belajar Quran daripada belajar alim bata pun itu dah jadi baik lah. Orang paling baik belajar pada mana pula, belajar tersebut pula, belajar faham pula ilmu kitab dalam Quran, mereka sentiasa baik. Jadi kita jadi kuat tu ya. Ya. Mudah kan? Kita jaga wuduk pergi masjid. Jangan buat seorang-seorang. Kalau kita ada solat seorang-seorang jadi macam cerita filem tu. Dia jalan dia pun dia belajar apa lah tau. Dia sendiri. Dia belajar sendiri. Ya, sebab orang show dia kau gitu. Dia boleh buat show gitu. Pelakon ni dia boleh berlakon macam-macam tau. Dia boleh berlakon jadi Sayyidina Hamzah. Dia boleh berlakon jadi The Lion of Desert. Tak, bukan tasbih baca Quran kan. Tapi dia kafir ya. Anthony Quinn yang buat film Lion of Desert dengan Messenger.
Orang berpegang untuk mustafa'akat. Dia berkecil juga. Itu cerita dunia. Itu saya makan. Sebab ini semua jadi fitnah. Fitnah tu dah. Mana fitnah ni, nampak banyak agama tu, dia kau kalau keluar dari orang munafik, dia nifak. Bawa orang kepada menentang dalam orang. Keluar dari orang. Keluar dari jamaah. Fitnah dari jamaah. Dah, lari. Itu kau ni yang lari, dia akan balik. Sedok dengan satu hayat keluar dari jamaah. Buat jamaah sendiri kan. Dia kejap lari kan. InsyaAllah al-jamaah syudzullah. Siapa yang berpecah berjamaah muslimin, dah tentu bila masa tak boleh baik. Dah. Jadi itu. Dan Allah Ta'ala cenderah tambah cenderah rahmat bagi kita. Dan hari kita. Dan hari ini saya minta kita jemaah ini ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات من الله. Jadi saya nak minta contoh usaha dan bantu saya itu dalam kerja saya. Ada yang ini sampai besok. Dan saya kerja saya dengan kuat ini. Dan sudah saya kena sediakan $1,300 tu $1,333. Kemudian kerja kita tu pun, kerja saya dengan mereka pun dah confirm dah. Rabu dulu ini dah. Nah, pokok ni lah pokok kita nak ikhwan dan jin mukmin kan. Kita ni kita tu kita kawan dia kawan kita. Dia mari bukan kita bina kan dia. Ya, dia orang berjin mukmin yang sama dia buat kerja itu. Dia sampai dan akhir saya kena beli sedekah. Sebab kerja dapat sedekah. Sedekah kita dosa kepada depan. Benar-benar tu dia berkata ibadah. Tapi tak mau yang kita kena keluar daripada kita. Keluar daripada Umil Arab man yu'minu billahi wal yawmil akhir wa yattakhidhu ma yunfiqu. Kita dah pegang kerja tu kan. Sebab kerja tu besar. Atas ayat tadi. Dia ada sifat kepada ayat tu. Orang yang tahu ayat tu, yang aman dengan ayat tu, orang tu pada sebelum mereka ada orang besar. Jadi kalau kumpul pun apa yang ada sedekat dapat ada lagi nak kampung. Sampai besok. Ada lagi kita buat dan selawat Nabi boleh bukan sampai empat. Empat pagi pun boleh. Dah masuk dah dengan niat. Nak buat orang fillah kan. Saya punya akun infak. Ini kita infak di atas kerja mata. Ila rahmatan minna wa mata'an. Kita ni kerja rahmat kita buat. Kerja mata pun diberi tugas. Saya diberi tugas. Dapat tugas indirect daripada Nabi SAW untuk kerja mata. Kerja yasin. Kerja mata kerja apa? Kerja yasin. Ila rahmatan minna wa mata'an. Di bulan itu kita kena infak. Kita infak banyak dah. Dah juta-juta dah. Dah. Rumah kita yang sebenarnya tak kurang pada 5 juta selama 3 tahun ni. Ya, daripada tuan-tuan ikutkan kita ni. Kita pau ni luar kali masuk rekod 2 juta. Tak kurang pada 5-6 juta. Selama 3 tahun juga. 3 tahun. Banyak sampai pada tahap yang akhir. Dia sampai pangkat penyerahan. Dia telah yang semua tugas akan macam banyak orang yang kita ni takut semua sampai hari kiamat. Benar-benar ni tugas ni akan sampai ke hari kiamat. Bukan tu kita juga.
Ya. Dan kita adalah kita walhamilatu waqran. Kita jadi penanggung. Orang yang menanggung amal-amal ni, amal mahabbah ni semua tu. Dan amal kemudian kita ni Allah bukakan hati orang lain untuk turut. Kita pergi main. Kerja jemaah ni tu nampak macam sesuatu yang kerja kita. Yang kita plan lah ni. Kalau kita dapat set up yang ini, operasi kita, sebenarnya kita kita ambil degree yang kedua. Second gas kita penumpang. Ya, kita buat kerja, kita punya industri apa? Industri ladangan kita itu semua buat kena itu. Apa yang kita buat sini ni kita akan buat ini. Lepas pergi pada Vietnam lah, pergi Laos lah, pergi kebun yang kembali lah. Mana lepas kita boleh terima ni, maka kita sekarang satu jemaah kita lah. Ruang-ruang akan pergi ke Kumpul. Nah, itu tengok kena sampai kena post tu kena pergi lah. Dah. Buat sudah dah mudah dah kerja juga kan. 3 tahun dah ada rancang ya. Bukan baru. Jadi itu satu perkara yang Allah Ta'ala beri kepada kita yang menjadi mutamin wa'in. Mereka adalah tidak kita. Saya pernah baca ya. Kurang dengar contohnya. Kurang dengar dia lah. Dia akan memberi tugas untuk nak membawa, nak menanggung sunnah dan sirah Nabi itu tempat untuk tegakkan sunnah itu kerja kita. Kerja yang paling menyukakan Nabi SAW dan merodai radhiyallahu anhum. Kerja surah Bainah kita buat lah ni, kita surah Bainah kan. Siapa yang baca surah Bainah, ingat surah Bainah dan faham dan beramal surah Bainah, Allah Ta'ala bagi redha. Belum mati lagi Allah Ta'ala bagi redha. Wa ma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'aishatin radiyah. 'Aishah radiyah. Redha. Siapa yang dalam firman dia bagi redha. Redha tu radhiyallahu anhum wa radu anhu. Dan kalimat khasya rabbah. Dah. Fadzakir in nafa'ati dzikra. Sayadzakkar man yakhsha. Yakhsha ada orang takut. Khasya. Zaliman khasya rabbah. Itu yang kita hubungan surah Ala dengan surah Bainah itu. Menjahadah nafs dan semua sekali dan tazkirah dan nak tahu celaka bahagia di situ. Orang yang banyak tasbih Subhanallah Ala ni orang dapat bahagia kan. Orang yang mendengar tasbih tu celaka. Bila dia dengar tasbih tadi, Allah Ta'ala pagi petang dia tak nak latih di tasbih. Hati dia kelam. Tak nampak? Buta kan? Bila buta dia tak akan melihat benda-benda yang hak. Dia akan melihat benda yang batil. Dia kata hak. Benda yang hak dia kata batil. Dia jadi begitu. Nah, dia tak ada hubungan kait. Kita ada hubungan kait. Dia menggunakan Allah Ta'ala. Dia fokus dari waktu kita untuk perkara yang dia tahu tak ini. Kita ada tengok pun, kita nak makan, nak minum, nak tidur, nak berjalan, nak berkawan, mana-mana boleh kan. Kita nak tengok apa perkara yang Allah Ta'ala. Apa yang Nabi suka, apa yang Allah Ta'ala kita buat. Nah, hingga kita nak buat, kita dapat satu benda tu kita berhenti sekejap, fikir dulu. Dan niat dulu. Nah, cara ikut kita mazhab Syafi'i kan. Kita nak beri kita. Niat. Supaya niat kita tepat dengan sunnah. Kalau tidak, kita jadi adat. Adat tak dapat pahala. Kita meninggalkan niat tadi, kita pekul sekejap dan niat tadi untuk lillah sampai Allah Ta'ala kita bagi kita tak dapat pahala. Rugi. Jadi kita tempat tidak apa maksud. Itu nak cari Allah Ta'ala. Semua adalah untuk kurbah dan redha Allah. Niat kita dah betul perkara ni lah. Nak basuh pinggan lagi tu, bukan mampu tu. Nak masak dengan macam tu. Nak ambil ketuk tu.
Soleh orang ketua tu benda itu. Ham niat itu. Aku nak goreng ni untuk khutbah, nak khutbah fillah. Dah. Loh. Nak buat wudu dulu. Kena niat khutbah kan. Sebab bila kena wudu semua bukan sonok kan. Mudah-mudahan bulu tak. Nasi goreng bagus punya, dia bulu tak ada. Oh, dia pun tak bawa kan. Bawa wudu ni, buk dia lah. Sekejap dah, lijen. Dah tak? Semua bukan suka kan? Nyukakan ini. Sudah mulai mungkin itu. Yang Nabi sangat hati. Siapa yang mudah mukminnya, itu Nabi itu. Orang tu dia mutak. Man akhal surul ala mu'min ya. Jadi orang Nabi benci orang yang membuat membenci mukmin. Allah Ta'ala berbenci ini. Tak, itu. Allah Ta'ala rahmat kita insyaAllah. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ورفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم وتقبل مني إنه هو الغفور الرحيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده نشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك. Okay.